Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Bicara Darah Wanita, edisi baru, kulit keras, ditulis oleh Al-Fadil Ustaz Mansur bin Ismail Al-Hafiz, terbitan Miftahul Ulum Seri Petalik. Muka surat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Pengenalan darah-darah wanita. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Pengenalan darah-darah wanita. Darah yang keluar daripada rahim, nota kaki yang pertama, ai min kubulil unsa alladhi tahta makhrajil bauli wa huwa makhrajul waladi wal mani wa madkhaluz zakari. At-Tawshih. Terjemahan, yakni daripada kemaluan wanita yang berada di bawah tempat keluarnya air kencing, dan ia adalah tempat keluarnya anak dan mani dan tempat masuknya zakar. Terus perempuan terbahagi kepada 3 jenis. Nota kaki yang kedua, wa yakhruju minal farji salasatu dima'in damil haidi wan nifasi wal istihadati. Fathul Qarib. Wa fi kitabit tawshih salasatu dima'in faqat wa hiya tata'allaku biha al-ahkamu. Soalan, daripada pelajaran di atas, berapakah jenis darah yang keluar daripada rahim wanita yang ada hubung kait dengan hukum ahkam? Cuba anda selesaikan masalah ini. Terus, yang pertama, haid. Yang kedua, nifas. Yang ketiga, istihadah. Ketiga-tiga darah ini keluar daripada rahim perempuan. Cuma perbezaannya ialah haid, yakni darah yang keluar daripada rahim wanita ketika sihat badannya. Istihadah, yakni darah yang keluar daripada rahim wanita yang selain hari-hari haid. Dan nifas. Nota kaki yang ketiga, kullu damin lam nahkum alaihi bi'annahu damun haidin au damun nifasin fa innahu yakunu damastihadatin. Terjemahan, setiap darah yang tiada hukum syarak padanya yang ia itu sama ada darah haid atau darah nifas, maka ia adalah darah istihadah. Terus, nifas, yakni darah yang keluar daripada rahim wanita setelah melahirkan anak. Muka surat 21. Adab penggunaan kitab. Haid, istihadah dan nifas merupakan antara perkara penting yang wajib diambil perhatian kerana perkara-perkara ini adalah terlalu rumit dan susah untuk difahami, sehinggakan kerap kali mendatangkan kekeliruan kepada seluruh masyarakat. Justru itu, penyusun ingin memberikan beberapa panduan di sini dalam membaca, mempelajarinya dan memahami kitab ini, supaya para pembaca, pelajar, asatizah dan penyusun sendiri dapat mengambil manfaat dan memahaminya 100%. Yang pertama, betulkan niat. Para pembaca hendaklah membetulkan niat masing-masing sebelum membaca kitab ini, iaitu berniat untuk mempelajari ilmu ini supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan kita daripada belenggu kejahilan dan berniat untuk beramal semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bersuci. Ini berwuduk. Para pembaca hendaklah memastikan diri berada dalam keadaan suci, berwuduk dan bersih. Yang ketiga, tanamkan kesedaran. Sebelum memulakan bacaan, tanamkanlah kesedaran di dalam fikiran bahawa ilmu ini adalah sangat penting dipelajari. Bahkan wajib bagi semua wanita kerana ia berkaitan dengan tanggungjawab. Jika bersikap enteng, berdosalah dirinya kerana masalah ini berhubung kuat dengan ibadah fardu ain, di mana kesalahfahaman mengenainya akan membawa kepincangan kepada seluruh kehidupannya. Yang keempat, keinginan yang kuat. Hadirkanlah keinginan dan semangat kesungguhan yang kuat di dalam jiwa untuk memahami ilmu ini dan bersedialah menempuh segala cabaran dan kesukaran dalam mempelajarinya secara istiqomah. Yang kelima, bacaan basmalah. Mulakan membuka kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim dan mulakanlah bacaan dengan lafaz
yang sama juga. Muka surat yang ke-21. Yang keenam, ulang bacaan sehingga faham. Setiap helaian dan setiap bab daripada kitab ini hendaklah dibaca mengikut turutan, yakni satu persatu, dengan teliti dan setiap halaman muka surat. Hendaklah diulang berkali-kali sehingga betul-betul faham. Kemudian, barulah berpindah ke halaman seterusnya, yakni jangan membaca secara rambang, atau yakni langkau. Kerana setiap muka surat dan bab mempunyai hubung kait antara satu sama lain. Jika tidak, akan timbul kecelaruan dan salah faham di dalam diri pembaca. Kitab ini jika diulang-ulang, dimutolaahkan, dimuzakarahkan dan dibuat latihan masalahnya, input atau output, insya-Allah pembacanya akan diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jika masih kurang jelas kefahamannya, silalah hubungi penyusun kitab ini di talian 019-693-0480 pada masa-masa yang sesuai, dan yang selebihnya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwwata illa billah. Yang ketujuh, buat latihan. Apabila pembaca sudah dapat memahami permasalahannya, janganlah dibiarkan kefahaman itu begitu sahaja. Bahkan digunakanlah ia secara praktikal dengan cara membuat tamsilan masalah atau mendatangkan contoh yang berbeza-beza daripada kes-kes masalah yang dialami oleh para wanita. Kemudian, selesaikanlah masalah-masalah tersebut berpandukan kepada kitab kecil ini. Yang ke-8, jadikan sebagai teman harian. Jadikanlah kitab ini sebagai teman di mana sahaja kita berada, dan jadikanlah ia juga sebagai hadiah kepada sesiapa jua. Sentiasalah membawanya ke mana-mana sahaja. Kerana kitab ini berkait dengan masalah harian yang selalu berlaku. Apabila datang sahaja masalah haid, kita boleh terus sahaja merujuk secara langsung kepada babnya yang tertentu. Memang adalah suatu perkara yang biasa bagi manusia terlupa dalam mengingatinya, kerana lupa ialah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan daripada diri manusia, kerana lafaz insan sendiri berasal daripada lafaz nisyan yang bermaksud pelupa. Yang ke-9, sentiasa berdoa. Akhir sekali, sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dibukakan kefahaman mengenai ilmu ini agar dapat digunakan untuk diri sendiri dan dapat pula membantu menyelesaikan masalah orang lain. Penyusun tidak dapat berbuat apa-apa kerana penyusun juga seorang hamba yang mengharapkan rahmat dan kefahaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu, penyusun juga tidak sunyi daripada sebarang kesalahan, sebarang keterlanjuran, kesilapan atau kekurangan. Adalah daripada kelalaian dan kelemahan penyusun sendiri. Penyusun menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaikinya lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan dan manfaat daripada kitab yang tidak seberapa ini. Amin. Sebagai makluman para pembaca, setelah menyemak kembali edisi kitab ini yang lepas, penyusun telah mendapati terdapat sedikit kesilapan cetak, tertinggal beberapa fakta penting atau baris ayat dan sebagainya. Oleh itu, di dalam edisi baru ini, penyusun telah membuat beberapa pembaharuan dan penambahan seperti menambah huraian-huraian penting pada hasyiah, nota kaki dan rajah. Termasuklah menggantikan beberapa rajah lama yang agak mengelirukan kepada rajah-rajah baru yang lebih mudah difahami dan menghilangkan rajah-rajah yang sama isinya agar kitab ini tidak terlalu panjang. Jazakumullahu khairan kathiran diucapkan kepada rakan-rakan ustaz-ustaz dan alim ulama yang banyak membantu saya dalam menerbitkan kitab ini dalam bentuk dan wajah yang baru dengan beberapa tambahan dan perubahan yang bersesuaian, khususnya kepada Ustaz Abdullah Al-Marbuki, Ustaz Muhammad Firdaus bin Harun, Ustaz Fauzi bin Abdul Rahman, Ustaz Ahmad Lutfi bin Muharram dan Ustaz Muhammad Munzir bin Ramlan. Begitu juga pada pelajar-pelajar saya, iaitu Ustaz Luqman bin Zurani, Ustaz Azizan bin Pungut, Ustaz Abdillah bin Nurdin, Ustaz Abdul Qayyum bin Ibrahim dan Ustaz Sulaiman Fitri bin Ramli. Walau bagaimanapun, kepada para pembaca, khususnya para ulama yang berwibawa,
Sekiranya masih terdapat sebarang kelemahan atau kesilapan di dalam kitab ini, penyusun memohon jutaan kemaafan dan berharap supaya ianya dapat diperbetulkan dengan ikhlas serta dimaklumkan dengan segera kepada penyusun supaya penyusun dapat memperbaikinya agar manfaatnya dapat dikongsi bersama. Muka surat yang ke-24. Jazakumullahu khairan kathiran diucapkan di atas usaha tersebut dan hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang dapat membalas niat orang-orang yang ikhlas. Ta'rif, perbahasan dan keterangan secara terperinci. Nota kaki yang pertama. Kesimpulan, darah yang keluar daripada farj wanita ada 3 jenis. Darah haid dan terdapat syarat-syarat khusus baginya. Darah nifas iaitu darah yang keluar selepas kelahiran anak dan terdapat syarat-syarat khusus baginya. Darah istihadah iaitu darah yang keluar bukan pada masa haid atau nifas. Hasilu yang ke-10 ini 10. Kitabud Dawabit. Ad-dima'u allati takhruju min farjil mar'ati salasatun. Damu haidin walahu syurutun. Damu nifasin al-khariju akibal wiladati walahu syurutun. Damu istihadatin wa huwa ad-damul khariju fi ghairi ayyami waqtil haidi wan nifasi. Terus mengenai haid, nifas dan istihadah akan menyusul di hadapan nanti. Kepentingan mempelajarinya. Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad Yusuf Al-Husaini Al-Binuri rahimahullah ta'ala telah menukilkan perkataan Imam Ibn Najim rahimahullah ta'ala dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ma'riful Sunan, syarah kepada kitab Sunan At-Tirmizi. Kesimpulan daripada perkataan tersebut ialah mengetahui masalah-masalah haid adalah termasuk daripada perkara-perkara yang sangat sulit dan penting di dalam agama, di mana kebanyakan hukum ahkam agama berhubung kait dengan masalah haid seperti taharah, solat, membaca Al-Quran, puasa, iktikaf, haji, baligh, wati, talak, khuluk. Nota kaki yang kedua, menceraikan isteri dengan tebus talak, iaitu menceraikan dengan memakai bayaran yang diserahkan untuk suami. Contohnya kata suami, aku talakkan engkau dengan bayaran RM2,000. InsyaAllah keterangan terperinci lagi akan datang. Terus, ila. Nota kaki yang ketiga, sumpah yang diucapkan oleh suami menyatakan bahawa ia tidak akan berjima isterinya lebih daripada 4 bulan atau tidak menyebut batas lamanya. Terus, iddah, istibra' dan sebagainya. Lantaran itu, ia merupakan, muka surat yang ke-25, sebesar-besar tanggungjawab yang wajib diambil berat dengan mengetahui dan mempelajarinya. Nota kaki yang pertama, kerana bab haid termasuk dalam bab-bab fiqh yang sulit, apatah lagi yang berkaitan dengan wanita mutahayyirah seperti mana yang telah dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Majmu'. Begitu juga dalam kitab An-Nibras. Inna babal haidi min as'abi abwabil fiqhi wa ahkamiha kama qala al-Imam An-Nawawi fil Majmu'. Terus, kepentingan sesuatu perkara menjadi terlebih penting atau terlebih besar apabila perkara tersebut tidak diketahui dan kejahilan mengenai perkara tersebut dan meningkatkan kadar kemudaratan. Justru itu, kemudaratan tidak mengetahui atau tidak mempelajari masalah haid adalah lebih besar mudaratnya daripada kemudaratan tidak mengetahui perkara-perkara selainnya. Maka mengetahui, mempelajari dan mendalami masalah haid adalah daripada perkara-perkara yang sepatutnya diambil berat dan ditunjuk ajar oleh golongan faqih dan muhaddis yang muhakkik sehingga tiada ruang lagi bagi ahli-ahli batil atau bid'ah untuk merosakkannya. Nota kaki yang kedua, lihatlah bagaimana kerisauan dan kebimbangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yakni kurun ke-7, dan Imam Ibn Najim rahimahullah ta'ala, yakni kurun ke-9, terhadap golongan batil.
bid'ah dan jahil, sedangkan zaman mereka itu merupakan zaman kegemilangan ilmu, amal dan takwa. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah mengumpulkan persoalan haid dan syarah muhazzab. Beliau berkata, haid merupakan salah satu daripada persoalan-persoalan umum yang sering berulang dan membuahkan hukum ahkam yang sangat banyak seperti hukum taharah dan sebagainya. Oleh itu, setiap orang Islam, lelaki, wanita, tua atau muda, wajib mengambil berat atau peka perhatian untuk mempelajarinya sehingga memperoleh atau menyelesaikan kepada persoalan-persoalan itu orang tahqiq dan sehingga memperoleh atau menyelesaikan kepada persoalan-persoalan itu orang tahqiq dan sebagai pedoman dalam urusan. Jadi bagaimana pula dengan zaman kita sekarang ini yang dipenuhi dan dikuasai oleh kejahilan, sedangkan ulama-ulama semakin berkurangan di mana masalah-masalah haid yang dianggap sebagai masalah kecil atau biasa lantaran mereka menganggap bahawa ulama itu jumud. Soalan, mengapakah kita dituntut mempelajari mengenai masalah darah-darah tersebut? Cuba keluarkan jawapan daripada apa yang telah anda pelajari. Wallahu a'lam.